Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang dihormati Puan Zainab binti Ahmad serta rakan-rakan sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kerana memberi peluang kepada saya untuk membentangkan tugasan pada hari ini. Untuk makluman semua, nama saya Muhammad Hadif Izdihar bin Muhammad Ramli Nasri, angka giliran 2025 2323 10061 dari kelas BMC. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan pentadsiran berterusan GPPP 1092 yang bertajuk Aspirasi dan Ada Tuju Pendidikan. Aspirasi pendidikan negara seperti yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 bertujuan melahirkan masyarakat yang progresif, berdaya saing serta berintegriti tinggi. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, sistem pendidikan juga mengalami perubahan yang sangat ketara. Dalam konteks pendidikan abad ke-21, guru bukan lagi sekadar menyampaikan ilmu secara satu hala, tetapi perlu memainkan pelbagai peranan seperti fasilitator, pembimbing, inovator serta agen perubahan dalam membentuk generasi masa depan. Sehubungan dengan itu, aspirasi pendidikan murid yang merangkumi beberapa elemen penting perlu difahami dan dihayati oleh setiap guru. Hal ini kerana kefahaman tersebut akan membantu guru membentuk sahsiah diri yang unggul serta meningkatkan profesionalisme dalam bidang keguruan. Dalam pembentakan ini, saya akan menghuraikan 3 elemen utama, iaitu pengetahuan, kemahiran, berfikir serta etika dan kerohanian, dan seterusnya menjelaskan kesan elemen-elemen ini terhadap kedudukan guru berjiwa pendidik. Elemen pertama yang akan saya huraikan ialah pengetahuan. Pengetahuan merujuk kepada penguasaan ilmu dalam pelbagai bidang serta keupayaan untuk mengaplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupan seharian dan juga dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sebagai seorang guru, pengetahuan merupakan asas yang sangat penting. Guru yang mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam akan lebih bersedia dalam menyampaikan isi pelajaran kepada pelajar. Mereka bukan sahaja memahami kandungan mata pelajaran, tetapi juga mampu mengaitkan ilmu tersebut dalam situasi semasa. Sebagai contoh, dalam subjek bahasa Melayu, guru boleh mengaitkan topik karangan dengan isu semasa seperti teknologi, alam sekitar atau media sosial. Ini akan menjadikan pembelajaran lebih relevan dan menarik kepada pelajar. Selain itu, guru yang berpengetahuan tinggi juga dapat merancang pengajaran dengan lebih sistematik dan berkesan. Mereka mampu memilih strategi, kaedah dan bahan bantu mengajar yang sesuai mengikut tahap kebolehan pelajar. Dari segi pembentukan sahsiah guru, pengetahuan yang luas akan meningkatkan keyakinan diri guru. Guru tidak mudah berasa gugup atau ragu-ragu ketika mengajar kerana mereka benar-benar menguasai apa yang diajarkan. Tambahan pula, guru akan dihormati oleh pelajar kerana dianggap sebagai sumber rujukan yang boleh dipercayai. Ini secara tidak langsung membantu membentuk hubungan yang positif antara guru dan pelajar. Kesimpulannya, elemen pengetahuan bukan sahaja penting dalam memastikan keberkesanan pengajaran, tetapi juga memainkan peranan besar dalam membentuk guru yang kompeten, berkeyakinan dan profesional. Seterusnya, elemen kedua ialah kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir
merangkumi kebolehan berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah serta membuat keputusan. Dalam dunia pendidikan masa kini, kemahiran ini amat penting kerana pelajar tidak lagi perlu menghafal fakta tetapi perlu memahami, menganalisis dan mengaplikasikan ilmu dalam situasi yang sebenar. Sebagai seorang guru, memiliki kemahiran berfikir yang tinggi membolehkan mereka merancang aktiviti pembelajaran yang lebih mencabar minda pelajar. Contohnya, guru boleh menggunakan teknik perbincangan kumpulan, pembelajaran berasaskan masalah atau projek bagi merangsang pemikiran pelajar. Selain itu, guru juga perlu kreatif dalam menggunakan teknologi seperti video, animasi atau kuis interaktif bagi menarik minat pelajar. Ini selaras dengan keperluan pendidikan abad ke-21 yang menekankan penggunaan teknologi dalam PDP. Dari segi sahsiah guru, kemahiran berfikir membantu guru membuat keputusan yang bijak dalam pelbagai situasi. Contohnya, apabila berhadapan dengan pelajar yang bermasalah, guru perlu berfikir secara rasional dan tidak bertindak mengikut emosi. Guru juga dapat menyesuaikan pendekatan pengajaran mengikut keperluan pelajar yang berbeza-beza. Ini menunjukkan bahawa guru tersebut peka, fleksibel dan profesional dalam menjalankan tugas mereka. Kesimpulannya, kemahiran berfikir menjadikan guru lebih kreatif, inovatif dan berdaya saing serta mampu melahirkan pelajar yang berfikiran kritis dan kreatif. Elemen ketiga yang akan dihuraikan ialah etika dan kerohanian. Etika dan kerohanian merujuk kepada nilai moral, akhlak serta integriti yang perlu ada dalam diri setiap individu, khususnya seorang guru. Guru merupakan role model kepada pelajar. Segala tingkah laku, percakapan dan sikap guru akan diperhatikan dan dicontohi oleh pelajar. Oleh itu, guru perlu sentiasa menjaga adab, bersikap sopan, jujur dan amanah dalam melaksanakan tugas. Sebagai contoh, guru yang menepati masa, bersikap adil terhadap semua pelajar dan menunjukkan sikap hormat akan memberi kesan positif kepada pembentukan sahsiah pelajar. Selain itu, aspek kerohanian juga penting dalam membentuk jiwa guru yang tenang dan sabar. Dalam menghadapi cabaran seperti pelajar yang bermasalah atau tekanan kerja, guru yang mempunyai kekuatan rohani akan lebih mampu mengawal emosi dan bertindak secara bijaksana. Dari segi profesionalisme, etika yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesion keguruan. Guru dilihat sebagai individu yang berintegriti dan berwibawa. Kesimpulannya, elemen etika dan kerohanian sangat penting dalam membentuk guru yang bukan sahaja berilmu tetapi juga mempunyai akhlak yang mulia dan menjadi teladan kepada semua pelajar. Bagi menjawab persoalan pertama, iaitu bagaimana kefahaman terhadap aspirasi pendidikan dapat membentuk sahsiah guru. Kefahaman terhadap aspirasi pendidikan membantu guru menyadari peranan sebenar mereka sebagai pendidik. Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi juga bertanggungjawab dalam membentuk sahsiah para pelajar. Apabila guru memahami perkara ini, mereka akan lebih berdisiplin, beretika dan komited dalam menjalankan tugas. Guru juga akan sentiasa berusaha
memperbaiki diri dari segi pengetahuan, kemahiran dan nilai. Selain itu, guru akan menjadi contoh yang baik kepada pelajar. Seterusnya, membentuk persekitaran pembelajaran yang positif. Bagi persoalan kedua, iaitu mengapakah guru perlu menghayati aspirasi pendidikan dan hala tuju pendidikan. Guru perlu menghayati aspirasi pendidikan supaya matlamat pendidikan negara dapat dicapai dengan berkesan. Tanpa penghayatan ini, guru mungkin hanya menjalankan tugas secara rutin tanpa memahami tujuan sebenar pendidikan. Dengan penghayatan yang mendalam, guru akan lebih bersungguh-sungguh dalam mendidik pelajar dan memastikan setiap pelajar mencapai potensi mereka. Selain itu, guru juga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam sistem pendidikan serta keperluan semasa, terutamanya dalam penggunaan teknologi dan pendekatan pembelajaran yang moden. Sebagai kesimpulannya, aspirasi dan hala tuju pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk guru berjiwa pendidik. Elemen pengetahuan, kemahiran berfikir serta etika dan kerohanian perlu dikuasai dan diamalkan oleh setiap guru bagi memastikan mereka mampu melaksanakan tugas dengan cemerlang. Guru yang berjiwa pendidik bukan sahaja mendidik dari segi akademik, tetapi juga membentuk sahsiah dan nilai dalam diri pelajar. Oleh itu, setiap guru perlu sentiasa berusaha meningkatkan kualiti diri demi memastikan sistem pendidikan negara terus maju dan mampu melahirkan generasi yang berkualiti. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.